Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Pada tengah hari ini selesai sidang bajet 2024. Alhamdulillah, bajet 2024 telah pun diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kedah. Bermaksud tahun depan ni ada duit lah. Boleh belanja. Boleh kutip, boleh belanja. Saya ucap terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah memberi pandangan, perbahasan pengulungan pun semua berkualiti. Saya berpuas hati. Saya harap pada sidang DUN akan datang pada tahun depan, yang dijangkakan pada bulan Mac, kita akan menambah baik lagi lah prestasi ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman. Bagi pihak kerajaan 33, di pihak pembangkang 3. Tapi saya nampak ada pembangkang pun telah memberi hujahan ataupun pandangan yang baik lah. Di Kedah ni tak ada macam tempat lain. Kedah ni adun kerajaan dengan pembangkang tu sentiasa berbaik-baik ya, bersopan, berhujah dengan bertata susila. Macam adik-beradik je. Ada gurauan apa semua. Tak ada macam negeri lain. Saya tengok ada negeri-negeri yang makin hamun kan. Parlimen saya kira lah, parlimen tu dia ramai. Negeri tak ramai. Tapi di Kedah ni tak ada lah. Kita guna pendekatan-pendekatan keras. Tak ada. Kita banyak tenang saja. Jadi tak ada isu besar bagi sidang DUN pada kali ini. Saya perhatikan sepanjang penglibatan saya di sini, ini bajet yang paling pantas sekali diluluskan, tak banyak persoalan kerana mereka telah faham. Dalam pembentangan itu telah dijelaskan butiran-butiran dan mereka telah faham, maka tak ada banyak persoalan. Saya sembang dengan pegawai-pegawai tadi, bajet yang paling pantas pernah diluluskan. Dapat saya orang faham. Itu saja, terima kasih. Saya rasa tak ada orang nak tanya apa, semua orang faham dah. Itu. Tak ada orang tanya, tak ada dibahaskan, tak ada timbul persoalan apa-apa. Kita bentang dengan telus, dengan tenang, dengan terang. Betul orang faham maka lulus lah. Alhamdulillah. Ya, usul mengecam kezaliman Zionis Israel ke atas penduduk Palestin telah diluluskan sebulat suara dalam sidang DUN kali ini. Alhamdulillah, kali pertama kita mengemukakan usul seperti itu. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian dan menyokong usul itu. Okey. Pakat saling jual menjual. Oh. Dia dah biasakan PAS ni mempunyai ramai pemimpin yang boleh jalankan setuju dengan menteri. Maknanya Datuk Seri Ibrahim Rahman, Datuk Seri Tatiuddin, Datuk Seri Samsuri dan tidak terjadi Datuk Seri Muhammad Sanusi Mano. Oh, nama saya ada kah? Oh. Main dia percaya. Pandangan Datuk Seri ada Datuk Seri mungkin akan sampai tahap itu. Saya soal kepimpinan ni saya cakap banyak kali, termasuk dalam PC macam ni. Saya tak boleh letak target. Dan saya tak ada angan-angan. Tak ada pun. Duduk di sini pun tak ada target dan tak ada angan-angan. Allah lah yang mengirimkan saya ke sini. Sama dengan pemimpin-pemimpin lain pun, kalau mereka pergi lebih jauh itu, urusan serah kepada jemaah, kepada parti. Gitu. Saya tak ada cita-cita. Tapi kalau diberi amanah oleh kepimpinan di mana saja, saya akan cubalah. Untuk parti, untuk jemaah, untuk orang ramai. Untuk diri saya tak ada. Jadi kalau nak mencapai ke tahap tu, dah tentu dah lebih daripada AJK pusat saja. Dan sebelum ni pun Datuk Seri dah menolak 2 kali dah bajet presiden dengan masa-masa depan. Saya akan pergi tahap tu. Buat masa sekarang belum ada dalam pemikiran. Belum ada dalam pemikiran.
Datuk Sri pernah cakap dalam amal PAS sebelum ni, yang PAS ni mungkin akan kita lihat dia dalam masa pertama daripada tahun 2050. Soal contohnya. Adakah Bukan yang pertama. Saya cakap pada 2050 tu Perdana Menterinya PAS. Tapi bukan yang pertama, mungkin lebih awal pada tu. Lebih awal daripada itu. Seboleh-bolehnya tahun depan lah. PAS ada jumlah kursi parlimen paling tinggi di antara parti-parti politik yang ada di Malaysia. Jumlah kursi parlimen paling besar ialah PAS. Itulah asas saya. Saya tak akan cakap di Dewan ini kalau perkara itu tidak berbangkit di Parlimen. Dibangkit di Parlimen tu seolah-olah kita ni terlalu kerdil lah, sehingga diberi ihsan. Sedangkan kehadiran kita itu adalah untuk membereskan bidang tugas masing-masing. Kerana dalam briefing yang awal, hari Sabtu, hari Ahad, antara pegawai-pegawai itu jadualnya lengkap. Saya akan ikuti proses itu, proses pre-council, memberi input, proses lawatan, kemudian mesyuarat bersama dengan Perdana Menteri Thailand. Semua itu dijadualkan. Yang tak ada kerusi ni, satu di raya, akhirnya saya dapatlah kerusi. Yang kedua waktu makan bersama ni di hotel, ada satu hotel lah di Danau, saya tak tahulah, tapi akhirnya mereka sediakan lah. Tapi saya perasan satu perkara, kerana saya punya tag tu ada tu bukanlah diletak di situ, lepas kerusi diletak, tag tu pun mai. Faham tak? Benda tu telah tersedia. Sebab tu saya kata game. Gitu. Saya perhati tau, setiap rentak, setiap perubahan, selai daun jatuh pun saya perhati. Persekitaran saya. Sebab tu saya buat kesimpulan itu. Tapi saya tak ada, bukan bertujuan untuk bercakap. Bertujuan untuk mematangkan saya. Memahami senario-senario yang ada di sekitar kita. Jadi saya perhati orang, saya perhati pegawai-pegawai politik, pejabat Perdana Menteri, pejabat Kementerian Luar, saya perhati. Saya perhati protokol Thailand, sikap dan profesional mereka, saya perhati. Saya bawa SS dalam pre-council di Raya, SS tak ada tempat. Dia pegawai nombor 1 di Kedah. Semua ni dalam pengetahuan dia, pasal apa tak dilibatkan. Jadi tak bagus pengurusan tu. Jadi saya nasihat kemarin tu, belajarlah lagi dalam Akta Setiausaha Politik, Akta Skim Saraan Setiausaha Politik, Akta 43C 1980. Di dalam akta tu disebutkan dengan jelas, tanpa menafikan keluasan makna politik, tapi pegawai ataupun setiausaha politik tidak boleh masuk campur dalam urusan tadbiran kerajaan. Dinyatakan dengan jelas dalam akta. Jadi orang-orang politik, pegawai politik ni kena faham kau itu. Yang legal bind, yang dibalut oleh undang-undang dalam semua proses kerajaan ni adalah pegawai yang diwartakan. Maksud dia PTD lah, ataupun pegawai di Kedah ni KCS. Itu pegawai yang diwartakan. Surat setiausaha politik untuk pegawai kerajaan tak laku. Tidak dibalut oleh undang-undang. Itu kena faham. Kerana pegawai politik ni dia dipengaruhi oleh bias politik dia. Jadi dia tak boleh menguruskan itu. Dia kena pegawai tadbir diplomatik dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Boleh menguruskan urusan kerajaan. Kena faham, itu basic dalam berkerajaan. Kalau tak faham itu rosak kerajaan kita. Itu ulasan saya. Mungkin lebih-lebih lagi penting dalam keadaan two-party sistem federal lain, state lain. Benda ni lebih penting untuk difahami oleh federal. Ya. Pegawai-pegawai negeri faham. Kita sentiasa bersikap profesional. Pegawai-pegawai federal
Kerana pegawai-pegawai federal ni sentiasa bersikap besar. Kerana dia kata dia kerajaan besar, dia sentiasa besar lah. Dia anggap negeri ni kecil. Jangan buat main cik, kalau tak ada negeri ni menyerahkan kuasa membentuk Malaysia, federal tak ada. Kena fahamlah itu. Jangan anggap kata orang lain tu semua kecil, boleh diarah, boleh diktate ikut suka, tak boleh. Tiap-tiap pihak dalam persekutuan Malaysia ni ada hak, ada tanggungjawab, ada peranan, ada fungsi, ada bidang kuasa masing-masing yang mesti dipatuhi, mesti dihormati. Itu pandangan saya. Benda ni mungkin nampak macam yalah, tapi apa Perdana Menteri sendiri mungkin perlu turunkan. Ya. Teguran saya ini untuk mereka semua. Saya sentiasa menasihatkan anak buah saya, latihkan politik. Jangan campur urusan kerajaan. Saya memberi nasihat tu. Sama mereka pun. Jangan mereka serahkan urusan kerajaan kepada orang macam tu. Rosak kerajaan ni. Saya rasa satu isu yang membelenggu kerajaan Pakatan Harapan dulu 22 bulan ialah sikap ini. Tak boleh masuk antara orang politik dengan pegawai kerajaan. Maka pegawai kerajaan duduk sebelah, politik duduk sebelah. Dia kerajaan jadi lemah. Terbalik ya. Itu. Saya sentiasa menghormati bidang kuasa pegawai-pegawai kerajaan yang telah diberi amanah tu. Sebab tu saya sentiasa tanya pandangan, tanya pendapat. Saya tak ada rugi apa pun. Dan saya hubungan sentiasa baik. Kerjaan Kedah sentiasa aman. Kita punya pemikiran, tindakan semua sama. Wahdatul amal, wahdatul fiqh, wahdatul amal. Ini dalam pengurusan kerjaan. Ni faham tak ni Azura? Wahdatul fiqh faham tak? Ya, tak ada jawab. Soalan lah. Tak. Saya tak berhasrat untuk bercakap pun, tapi oleh kerana timbul di parlimen, jadi saya belilah penjelasan yang sebenarnya. Saya bukanlah pasal kecil hati, saya terimalah ini pentas. Tapi kalau berlaku di peringkat itu tak bagus lah. Tak sesuai. Okay.